Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siri terbaru channel YouTube aku, iaitu Horror Boo. Horror Boo. Horror campur rabu. Macam sedap kalau bunyi macam tu. Horror Boo. Okay. Tak, sebenarnya kita masih lagi dalam misi 30 video 30 hari aku. Ni adalah video yang ke-24 dan tiba-tiba aku macam terfikir lah. Bila aku dah habis nanti misi ni, aku macam terfikir nak jadikan hari Rabu ni sebagai hari untuk berkongsi kisah-kisah seram lah kan, yang pernah terjadi pada orang lain. Ni bukan kisah seram netizen, tapi cuma kisah-kisah, mungkin kisah-kisah seram yang, ataupun kisah-kisah hantu ke. Dan aku jadikan hari Rabu ni sebagai hari yang tetap untuk aku kongsikan cerita tersebut. So tu yang terfikir jadikan hari Rabu ni dengan ada nama siri dia, nama rancangan dia sendiri, iaitu Horror Campur Rabu. So jadilah Horror Boo. Okay. So apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi sudi untuk menonton video aku untuk hari yang ke-24 ni. Okay, aku appreciate gila kat korang sebab korang support channel YouTube aku ni. Jadi pada hari ni aku nak berkongsi dengan korang satu kisah yang memang benar-benar terjadi di Indonesia, di mana ada seorang mamat ni, dia dah naik bas yang dikatakan bas tu bas yang berhantu. Jadi inilah kisah tentang bas berhantu yang bertajuk Bas Berhantu Bekasi. Okey, cerita ni bermula di sebuah tempat di Indonesia yang bernama Bekasi pada tahun 2019, iaitu pada bulan Jun, di mana ada seorang lelaki ni bernama Happy Agus Kurnia. Okey, dia ni dalam perjalanan nak pulang ke kampung dia, ke rumah isteri dan anak dia di Bandung. Dan dia ni dari Bekasi lah. Dan biasanya kalau dia nak balik kampung ke Bandung, dia akan naik kereta memandu sendiri. Tapi pada hari itu, tiba-tiba dia rasa macam naik bas lah, sebab dia dah malas nak drive. Okay, so dia dah beli tiket siap-siap asalnya. Tapi dia tunggu kat stesen bas, tunggu. Bas tak sampai-sampai. Okay, lama gila dia tunggu, berjam-jam dia tunggu, bas tak sampai. Sampai hari pun dah lewat malam. Masa tu pun dia dah nekat. Dia kata dia akan balik juga dan dia akan naik, tak kisah apa pun bas yang ada, asalkan bas tu pergi ke Bandung, dia akan naik. Kebetulan datang satu bas yang memang agak berusia dan konduktor dalam bas tu jerit, Bandung. Bukan jual air sirap Bandung lah. Okay, maksudnya dia nak pergi ke Bandung. So bila Agus ni dengar, dia pun terus meluru kat bas ni dan dia naik lah bas ni. Okay, masa dia naik bas tu tak ada penumpang langsung. Seorang pun tak ada, hanya dia, konduktor dan juga pemandu bas sahaja. So dia pun duduk kat seat dia, dia pasang headphone, dia dengar lagu, sedar tak sedar dia terlena. Okay, lepas tu dalam perjalanan tiba-tiba dia terjaga. Dia buka mata dia terkejut. Dia tengok dalam bas tiba-tiba penuh dengan penumpang. Dia tak sedar langsung bila penumpang ni naik. Yelah, kalau bas berhenti ambil penumpang, biasanya kita akan sedar. Tapi dia tak sedar langsung macam mana penumpang boleh naik bas. Dan apa yang pelik dia tengok kat penumpang-penumpang yang naik bas ni, okay, penuh sampai belakang, dia tengok penumpang-penumpang ni semua muka dia kulit pucat, macam orang dah mati tau. Lepas tu dia orang duduk tegak je, mata, kepala semua straight, pandang ke depan. Okay, macam orang yang tak ada perasaan lah. So masa tu Agus macam dah pelik kan, apa diorang ni kan lain macam ni. Okay, lepas tu yang buat dia rasa lagi pelik, tiba-tiba bas tu masa awal dia masuk tak ada apa-apa bau, walaupun bas tu dah lama. Tiba-tiba ada bau hanyir tau. Bau macam bau hanyir ni macam bau ikan, bau bangkai ke kan. Bau busuk lah, senang cerita bas tu. So tu macam mana datang bau busuk ni. Masa tu dia dah start
fikiran dia dah berkecamuk dengan apa yang berlaku kepada diri dia pada masa tu. Lepas tu dia tanya dia tanya orang sebelah dia, sebab ya dia pun tak tahu berapa lama dah dia tidur dalam bas tu sampai dia tak perasan penumpang pun. Maksud dia tanya orang yang duduk sebelah dia. Okay, dia tanya, "Pak, ini kat kilometer berapa, Pak?" Biasa orang Indonesia mungkin dah menggunakan perkataan kilometer macam kita akan tanya ni kat kawasan mana kan. So, tapi orang tu tak jawab. Orang tu diam, tengok depan je. Dan tak boleh langsung dekat si Agus ni. So Agus ni macam, sombong. Tiba-tiba macam tu pula dengan slang. Okay, sombong orang ni. Okay, so tak apa, dia buat relax. Masa dia tengah relax tu, dia nampak ada seorang penumpang ni pegang satu botol botol air jenama Aqua. Dan kalau korang nak tahu, jenama Aqua ni dah lama stop penghasilan produk dia sejak tahun 2004 lagi. So ni dah tahun 2019. Macam mana orang tu boleh pegang botol brand Aqua? So Agus tu makin rasa macam, sudah, ini macam something wrong ni. Okay, dan masa tu Agus pun memang dia tak dapat nak tidur balik ke apa, sebab hati dia memang dah berdebar-debar. Dia rasa macam meremang lah bulu tengkuk dia ni, sebab dia rasa memang pelik gila orang-orang yang ada dalam bas tu. Okay, muka pucat, straight, pandang depan je. Siapa weh yang tak gelabah macam tu kan. Dan perjalanan dari Bekasi ke Bandung ni sepatutnya ambil masa 2 jam lebih je. Tapi bila Agus kira-kira dia tengok jam dia, rupanya dia dah 5 jam duduk dalam bas dan masih belum sampai ke Bandung. So masa tu dia banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar supaya dia diselamatkan dalam perjalanan yang dia rasa macam pelik gila. Dalam keadaan keadaan dalam bas tu memang pelik. So selepas lebih daripada 5 jam barulah dia sampai ke Bandung. Dan masa tu barulah dia kelam kabut turun daripada bas. Dan masa tu pun dia pelik juga, sebab bila dah sampai Bandung, dan bas tu pun sebenarnya perhentian terakhir dia adalah Bandung, dia tengok orang-orang dalam bas tu seorang pun tak bergerak dan tak turun. So dia macam, sudah ni, pelik betul ni. Okay, dan masa dia nak bayar duit dekat konduktor bas tu boleh cakap, tak apa, tak payah bayar. Lagi dia pelik. Tapi apa-apa pun dia tetap bersyukur yang dia berjaya juga sampai ke Bandung dengan selamat. Okay, cerita ni memang viral gila kat internet, especially di Indonesia pada tahun lepas 2019, disebabkan Agus dia telah merekodkan perjalanan dia ni, daripada Bekasi ke Bandung di dalam bas. Dia upload cerita ni dalam Insta story, maksudnya on the spot. Dia upload cerita ni dan dia siap ada snap satu gambar ni, dan dia katakan dalam gambar ni sebenarnya bila dia selfie gambar tu dekat kamera tu, maksudnya sebelum tekan button snap, dalam kamera dia nampak ada orang kat belakang dia semua ni. Tapi once dia snap gambar tu, klik, gambar tu tak ada tunjuk satu orang pun penumpang dalam gambar tersebut. Tak pelik ke macam tu kalau kau fikir kan? Ya, kalau kita dah snap gambar, mesti patutnya ada dalam gambar yang kita snap tu. Tapi ini dalam kamera ada orang kat belakang, tapi bila snap tak ada orang. Ada jugalah yang mempertikaikan cerita kisah seram yang disampaikan oleh Agus ni kan. Dan ada juga yang percaya, sebab dia yang mengatakan memang ada bas berhantu di Bekasi, dan ada juga orang yang pernah naik benda tu kan. So sama ada cerita ni sahih ke atau tidak, benda ni hanya boleh orang kata disahkan oleh orang yang betul-betul mengalaminya sahaja. Dan kita yang kalau tak percaya ni, kita anggap je lah cerita seram yang disampaikan oleh Agus ni sebagai satu hiburan lah kepada kita. Namun begitu, perkara-perkara yang berkaitan dengan alam gaib ni, kita tak bolehlah tolak mentah-mentah, sebab dia memang ada di sisi kita, di sekeliling kita. Itulah dia cerita untuk siri Horror Boo aku ni. Macam kelakar gila Horror Boo. Right, apapun terima kasih banyak sebab menonton video ni sampai habis. Dan kalau korang rasa cerita ni best, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi esok dalam siri Kisah Seram Netizen Special misi 30 video 30 hari. So setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.